Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita akan menyambung pengajian kita dalam ayat yang ke-30 daripada surah Yusuf yang kita belajar ini. Sebagaimana biasa kita akan baca dahulu, mudah-mudahan dengan kita baca ini dia akan mendatangkan pahala dan keberkatan daripada bacaan yang kita baca ini sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب
rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله العظيم. Waqala niswatun fil Madinah, dan ketika mana perempuan-perempuan di Madinah itu ataupun di bandar itu, masing-masing yang disebutnya di Mesir, yang berbicara di kalangan mereka ni, masing-masing perempuan-perempuan yang berada di bandar kota, di kota ini, masing-masing cerita tentang Imra'atul Aziz. Cerita-cerita ni mula bersebar ataupun tersebar di kalangan perempuan-perempuan yang cerita tentang Zulaikha tadi. Kemudian turawidu fataha an nafsi, di mana dia telah menggoda seorang pemuda, menggoda untuk kira-kiranya untuk berzina, melakukan perzinaan pada dirinya. Qad syarafaha hubba, dan perempuan ini telah sampai peringkat dianya telah jatuh cinta yang melampau sangat. Inna lanaraha fi dhalalin mubin,
Lalu katanya mereka, kita ni pandang perempuan ni memang teruk sungguh lah dalam keadaan sesak yang nyata-nyata dalam hidupnya. Para hadirin sekalian, cerita yang kita sambung pada minggu yang sudahnya, bila Nabi Yusuf AS ini digoda oleh Zulaikha, Allah cerita tentang Nabi Yusuf AS pun ada juga perasaan nak tergoda ni. Maklum sajalah, isteri kepada orang besar, atau kemudian Zulaikha ni pun bukannya orang biasa, tak, orang yang cantik. Allah jadikan dia ni cantik, kemudian berharta pula. Tapi oleh kerana pada tubuh Nabi Yusuf AS itu ada satu sikap, dipanggil ada satu pribadi yang baik. Pribadi yang baik yang disebut dengan keikhlasan dalam jiwa Nabi Yusuf AS. Kalau dia tidak ikhlas, maka nescaya dia ni tidak akan boleh selamat. Maksud ikhlas ni yang digambarkan di sini ialah ikhlas dalam beragama. Nabi Yusuf AS ini, dia tidak kata dalam agama dia nya sekadar dia ambil satu ketika dia beragama dan satu ketika yang lain tidak beragama. Maksudnya agama ni boleh menyelamat diri seseorang kalau seseorang ni hidup dalam keadaan dia jaga benar-benar agama pada diri dia. Dia ikhlas dalam beragama. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innahu min ibadinal mukhlasin. Ayat yang ke-24 tu, ujung tu Allah sebut sesungguhnya Yusuf itu di kalangan hamba-hamba aku yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka nescaya Nabi Yusuf AS ini dia akan jadi rosak. Awal-awal lagi Allah cerita benda demikian. Maknanya dalam hidup kita ni, kalau kita tidak ikhlas dalam apa saja, maka rosak terus lah. Orang letakkan dengan apa dia, orang letakkan dengan duit depan kita, harta benda misal contohnya dilimpahkan depan kita. Kalau kita tak ada kekuatan agama, tak ikhlas dalam beragama, dia jadi rosak terus. Dia jadi rosak. Kerana apa dia? Kerana ikhlas itu besar pada hidup seseorang. Ataupun orang datang ujian, misalnya contohnya bila seorang hamba Allah, dia dah diberi dah harta benda, kemudian dia telah diberi pangkat yang besar. Tiba-tiba dalam keadaan dia diberi harta benda, pangkat besar, dalam keadaan begini ditawar pula perempuan. Kalaulah dia tidak ikhlas, maka rosaklah dia. Dia tidak ikhlas dalam beragama. Maksudnya ikhlas dalam beragama ni benda yang besar pada diri seorang. Dia bukan calang-calang. Satu dalam kita nak buat apa saja pun, kita diajar supaya niat kerana Allah. Dengan tujuan apa kita niat kerana Allah? Dengan tujuan nak suruh lahirnya keikhlasan tadi. Kalau kita boleh niat kerana Allah, maka lahirlah keikhlasan. Sebab tu kita solat. Kalau kita solat, kita sebut di awal-awal solat kita ni, mula-mula sebelum angkat takbir lagi, kita dah niat dah, lillahi rabbil alamin. Kita sebut demikian, lillahi rabbil alamin. Aku solat ni kerana Allah yang menjaga alam ini. Kemudian demikian juga kalau kita, waktu mana kita solat, siap saja kita angkat takbir, kita akan sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kerana Allah yang menjaga alam ini. Sama juga dengan apa dia, orang berumah tangga. Kalau dia berumah tangga ni kerana selain daripada Allah je, lain daripada Allah je, kita boleh tengok kehancuran rumah tangga tersebut. Rumah tangga ni lambat laun akan hancur. Siapa yang kahwin kerana apa dia? Kerana yang namakan dengan cantik perempuan itu, dia akan dapat kehodohan daripada perempuan itu. Kalau siapa yang kahwin kerana apa dia, kekayaan wanita itu, dia akan dapat kemiskinan daripada wanita itu. Dan hadis Rasulullah cerita demikian. Siapa yang kahwin kerana apa dia, kahwin kerana keturunan perempuan itu, dia akan dapat kehinaan daripada perempuan itu. Rasulullah sebut, siapa yang kahwin kerana agama, maka aku tolong doa pada kamu, barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ini yang Rasulullah SAW sebut demikian. Maknanya ikhlas itu dia mendahului daripada segala-galanya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut innahu laminal mukhlasin, sesungguhnya innahu min ibadinal mukhlasin, sungguhnya dia ni Yusuf di kalangan hamba kami yang paling ikhlas. Kemudian dia diuji dalam hidup dia. Diuji apa dia? Diuji dengan perempuan. Di antara ujian yang besar pada Nabi Yusufnya, diuji dengan ujian perempuan yang tarik dah baju dia supaya dia melakukan perzinaan. Lalu dianya dalam keadaan ditarik baju dia untuk melakukan perzinaan ini, dia lari. Dia sebut apa dia? Qulna hasyalillah. Dia sebut, aku berlindung kepada kamu ni, kira-kiranya kerana aku minta supaya aku ni diselamatkan daripada perangai yang jahat, yang buruk ini. Hasyalillah, aku minta supaya Allah lindungilah aku
disebut demikian, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Waktu mana kena tarik baju tu, dia jawab demikian. Dia kata aku ni berlindung pada Allah je. Kalau Allah tak lindung aku ni, maka aku ni jadi rosak sama, katanya Nabi Yusuf AS. Kemudian lepas pada itu tiba-tiba berlakunya suami Zulaikha ni berdiri depan pintu. Zulaikha pun cerdik juga. Dia guna reverse psychology, dia panggil. Dia reverse balik, dia sebut apa balasan bagi orang yang cuba nak buat khianat pada isteri kamu. Orang yang cuba nak buat khianat pada isteri kamu ni, apa balasan dia? Lalu suami ni teragak-agak, ya ke tak ya, mana yang betul ni, mana yang betul. Lalu suami ni dapat pandangan daripada khadam sebut. Dia kata apa dia, kalaulah baju tu koyak di sebelah hadapan, itu tanda jahatnya Yusuf, jahatnya lelaki. Tapi kalau baju tu koyak di sebelah belakang, itu tanda jahatnya perempuan. Senang ceritanya. Maknanya isteri dia lah, dia pergi tengok-tengok, baju tu koyak di sebelah belakang, maknanya kena tarik daripada belakang. Nabi Yusuf tu dah lari dah kira-kira dia tarik lagi. Bila dia tarik dalam keadaan demikian, dianya dalam keadaan sebegini ni, dianya kira selamat. Bila selamat saja, lalu oleh kerana dia ni raja, dia ni pembesar, dia sebut pada Nabi Yusuf, Yusuf a'rid an hadha. Yusuf, ginilah cerita yang ni sembunyi-sembunyilah, malu. Dapat tahu pada TV3, TV10, malu kita. Maknanya kalau bocor ni dalam apa dia, dalam ni rancangan gosip-gosip ke apa ke, yang menyebabkan malulah kitanya. Supaya kitanya tak kamunya, wahai Yusuf, kamu diam-diam sudah. Kamu diam-diam sudah. Jadi jangan kamu cerita pada orang. A'rid an hadha. Kamu diam-diam saja. Wastaghfiri li dzambik. Wahai isteri aku, kerja kamunya, kamu minta ampun pada Allah dosa kamu ni. Aku senang je, akunya tak payah buat keputusan apa-apalah sekarang. Aku minta dengan kamunya, wahai isteri aku, kamu minta ampun dengan Allah kerana dosa kamu ni. Innaki kunti minal khati'in. Kerana aku jatuhkan putusan ini, kamu ni lah yang jahatnya sebenarnya, kamulah yang buat salah. Dan anda cerita pada pengajian yang sudah, kalau berlaku ujian ini dalam rumah tangga bagi seorang suami, ulama-ulama bincang macam mana nak buat kalau sekiranya ujian ini berlaku. Dan di waktu mana kena berlaku sedemikian rupa ni, ulama-ulama kata suami kena buat pilihan. Kalau sekiranya dia boleh selamatkan lagi perempuan ini, isteri dia, maka selamatlah. Maksudnya dia boleh minta maaf, dia bagi kelonggaran, kemaafan dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya terulang dan terulang benda yang sama, dah kena tangkap ni, dah 10 kali dah kena tangkap, misalnya contoh 10 kali dah kena tangkap dalam keadaan demikian, maka tak ada dah peluang. Kalau bagi juga peluangnya, dayuslah seorang suami ini sendiri. Demikian juga dengan seorang isteri. Isteri ni kadang-kadang dianya, waktu mana dianya dapati suami dia buat jahat, macam mana cara dia nak buat? Cara dia nak buatnya, di antara langkah yang kita bincang pada pengajian yang sudah, di antara caranya, dia diajar supaya bagi peluang lagi untuk suami dia taubat. Kalau nampak gaya taubat lah. Tapi kalau suami dia terulang dan terulang, buat lagi perangai yang sama juga, terulang lagi, dah kali ke-99 dah kena tangkapnya. Senang ceritanya, maknanya memang kena tangkap, asyik kena tangkap je. Maknanya jangan bagi peluang dah. Orang demikian kena cari, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kamu lantiklah yang namakan dengan lantik wakil sebelah kamu dan lantik wakil sebelah dia ni, supaya jatuhkan hukuman, dia panggil demikian. Ni. Kemudian lepas pada cerita tu, ingat ke senyap lah. Cerita ingat ke senyap. Hari ni ingat Allah sambung. Allah sambung, katanya Allah, wa qala niswatun fil madinah. Tiba-tiba rahsia ni bocor juga. Rahsia istana yang bocor, dia panggil. Bocor kat mana? Bocor pada orang perempuan. Bocor pada orang perempuan yang jenis memang suka bercakap dah. Yang dianya memang suka bercakap. Cerita hal orang ni kan, kalau dapat pada apa dia, dalam istilah orang Melayu kita ni, joyah becok ke apa dia panggil. Kalau dapat kepada nama-nama tu, kesian nama joyah pula dia panggil. Dapat kepada orang yang mulut murai, yang jenis cerita sedap. Kalau dia boleh dapat cerita sedap tu, kita tengok dalam apa dia, dalam cerita perempuan
perempuan yang apa dia, orang-orang Penang tu kan, yang bawa gelang besar tu. Apa dia panggil ni? Mami Jarum. Tahu, biasa tengok tu cerita ni. Maknanya biasa pernah tengok juga cerita ni. Maknanya dalam cerita Mami Jarum tu, kita boleh tengok bagaimana dia pergi rumah ke rumah tersebut. Ini gambaran yang jenis macam tu. Orang yang suka demikian ni, dianya bukan zaman kita je tak. Sejak zaman Nabi Yusuf lagi. Cerita begini ni boleh diseronok. Kalau dia boleh cerita tu, dia rasa lega. Ini ulama-ulama bincang. Kenapa orang perempuan? Kerana biasanya ulama kata orang perempuan kena jaga-jaga yang ni. Dia sebelum kahwin dan lepas kahwin, kebanyakan boleh terjadi. Belum kahwin dia kurang sikit, dia bercakap. Tapi lepas pada kahwin dia suka bercakap. Belum kahwin dia akan terjaga lagi. Biasanya demikian. Minta maaf ni anak kena sebut juga, yang disebut oleh ulama-ulama ni. Maknanya sebelum kahwin mulut dia tak banyak. Orang perempuan mana mulut banyak belum kahwin? Cuba perhatilah orang perempuan belum kahwin, tak banyak mulut. Sebelum dia kahwin, orang lelaki tanya, adik-beradik berapa orang? Entah, dia jawab. Belum kahwin kan? Orang lelaki tanya banyak ni, tanya, orang lelaki tanya, dia jawab sepatah, malu dia ni. Dia nak jawab belum kahwin. Tapi lepas kahwin, dia pula mulut banyak, suami tak banyak. Dia akan terjadi demikian. Ni boleh terjadi ni dalam masyarakat kita. Lepas pada dia kahwin tu, dia tanya banyak suami dia, abang dah makan ke belum? Suami dia jawab. Dengan hidung je jawabnya. Maknanya gitu je. Habis tu nak makan ke? Saya sediakan makanan ni. Entahlah, katanya suami. Jawab sikit je. Suami jadi tak banyak bercakap. Lepas mereka, yang menyebabkan Allah sebut waqala niswatun fil Madinah. Perempuan-perempuan di Madinah ini, dia kota ini mula bercakap. Cakap cerita apa dia? Cerita rahsia besar yang bocor daripada istana. Masing-masing apa dia? Sebut imra'atul azizi turawidu fataha an-nafsi. Perempuan-perempuan itu cerita tentang seorang perempuan ataupun isteri raja yang berkenan dengan seorang pemuda yang nak suruh dia berzina dengan diri dia. Cerita ni pun tersebar, bagi tahu pada orang ramai. Tulis di Facebook masing-masing. Senang ceritanya. Kemudian SMS di kalangan masing-masing, bagi tahu ni ramai-ramai. Kamu tahu tak ada cerita baru? Cerita baru ni di mana seorang isteri raja yang cuba untuk menarik seorang lelaki untuk nak berzina dengan dia. Ini maknanya muka depan surat khabar lah, senang cerita. Muka depan surat khabar nak cerita tentang cerita-cerita sebegini. Qad syarafaha hubba. Yang bahayanya lagi, nafsu dia tu kuat. Nafsu dia kuat apa dia? Qad syarafaha. Seluruh jasad dia telah ditumbuhkan perasaan cinta yang melampau pada lelaki ini. Ni masing-masing tambah lagi. Maknanya cerita tu lagi sedap tu. Tokok tambah ataupun sedap juga. Ni Allah cerita tentang dalam Al-Quran, yang bagaimana yang mereka sebutnya, gambaran yang Zulaikha ni memang penuh dalam jiwa dia dan perasaan dia, perasaan cinta pada lelaki. Dia isteri orang berkenan dengan seorang budak muda. Nabi Yusuf di waktu ini pada usia berapa para hadirin sekalian? Ada ulama-ulama bincang usia Nabi Yusuf di waktu ini berapa. Lalu katanya setengah ulama kata usia dia 33 tahun. Ada yang katanya ulama, dia kata 33 tahun ni maknanya pertengahan lah, di antara usia jasad manusia. Ada setengah ulama kata bukan, pada usia 22 tahun. Ini beza-beza ulama bagi pandangan. Ada yang paling kuatnya pada usia 25 tahun. Yang ceritanya demikian. 25 tahun tu ulama kata sebagaimana usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam kitab-kitab, dia bagi tahu usia Nabi Yusuf di waktu ininya. Tapi dalam keadaan demikian pun beza-beza pandangan. Ada ulama kata kalau 33 tu nampak tua dah, disebut. Lelaki nampak tua dah. Digambarkan demikian. Kemudian yang kedua, kalau 25 tu nampak baru-baru nak hidup. Baru-baru nak hidup, gambaran demikian. Walau mana sekalipun nak sebutnya perempuan-perempuan ni dicerita tentang nafsu syahwat yang namakan dengan Zulaikha ni terlalu besar terhadap Nabi Yusuf AS.
Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Katanya mereka, kita nampak Zulaikha ni dah memang sesat lah. Dah lah dia dalam sesat, bukan sesat biasa, sesat yang nyata-nyata sesat. Apa tak sesatnya? Isteri orang berkenan dengan lelaki lain. Dia ni isteri orang. Kira-kiranya sepatutnya isteri orang ni yang paling smart dalam hidup dia, suami dia. Yang paling handsome, suami dia. Walaupun usia berapa tahun, suami dia ni usia katakanlah 72 tahun. Suami dia, isterinya usia berapa? Isterinya usia 25 tahun. 25 tahun dengan suami umur usia 72 tahun. Dia kena letak juga, suami dia lah, Pak Mat dia lah paling smart sekali, macam contoh. Pak Dolah dia lah paling smart sekali. Maknanya tak ada orang lain yang paling smart. Walaupun datanglah orang yang kacak macam mana pun, dia kena letak yang suami dia paling handsome di atas dunia ni sendiri. Tu gambaran demikian dalam hidup itu. Kerana apa dia? Kerana suami dia ni lah yang dia kena tumpang untuk dia masuk dalam syurga Allah. Kalau suami dia ni tak boleh nak dia tumpang untuk masuk dalam syurga Allah, buat apa dia berumah tangga dengan suami dia tersebut? Maknanya dengan suami kita ni, kita kena bagi tahu pada dia, tolong bawa saya untuk saya ke syurga Allah. Tolong bantu saya untuk saya ke syurga Allah. Tiba-tiba dalam keadaan begini, dia pergi rasa nak pada orang lain lagi. Maknanya rosaklah nafsu kamu ni, telah jadi rosak. Songsang dipanggil demikian. Tak sama dah sepatut naluri kamu. Apabila Allah jadikan orang ni, apabila dah berumah tangga, naluri dia di antara pasangan dia, tiba-tiba naluri dia jadi songsang. Di antaranya seorang isteri, dia jadi songsang kepada jantan lain ataupun lelaki lain ini sendiri. Ni ada ni dalam dunia kita sekarang. Ada seorang perempuan datang jumpa dengan dia, cerita, dia kata, dia pejabat saya ustaz, dia sebut pejabat saya ni, suami dia lah bawa datangnya. Suami dia nak suruh berubat isteri dia ni. Isteri dia berkenan dengan lelaki lain. Lama-lama ni isteri dia sebut, dia cerita, ustaz, sebenarnya bukan saya je yang mencinta dengan lelaki lain. Dia kata, kawan-kawan saya satu pejabat semua ada power sendiri. Dah mana hal ada suami dah. Suami tapi dia simpan lagi lelaki lain. Ada perangai yang jadi demikian. Dia kata semayang ustaz. Lama-lama budak perempuan ni, dia ceritalah, isteri orang dia cerita. Dia bagi tahu dan dia kata kebanyakan kawan-kawan saya di satu pejabat tu semayang, dengar kuliah, puasa, tapi ada power disebut. Ni dunia kita, dunia dah jadi songsang. Dunia dah jadi rosak. Dipanggil setelah mana orang yang hilang pertimbangan agama. Hilang pertimbangan agama, dia akan jadi demikian. Lalu diceritakan, apabila cerita saja Zulaikha cerita saja keadaan yang berlaku, dan diceritakan keadaan yang berlaku pada Zulaikha ni, katanya mereka, inna lanaraha fi dhalalim mubin. Dia ni di antara berada pada kesesatan yang paling nyata. Benda apa yang tak sesatnya nak sebut tadi. Kenapa dia dianggap sesat? Kerana dia isteri orang, tiba-tiba dia mencintai orang lain dalam hidup, maka dia dianggap sesat dalam hidup dia. Dia melawan fitrah. Patutnya dia jaga yang namakan dengan suami dia yang ada. Sama juga dengan dah jadi suami orang dah. Ni penyakit yang akhir-akhir ni. Dah jadi suami orang, berkenan, dia ni suami orang berkenan dengan jantan lain. Dia jadi gay pula. Dia suami orang ni, tiba-tiba dia bagi tahu pada isteri dia tak berkenan dengan budak perempuan. Tak ada, dia kata. Tak ada dengan orang lain, tapi yang dia kata, saya berkenan dengan kawan lelaki saya. Dan akhirnya dia bagi tahu pada isteri dia nak ceraikan isteri dia. Menangis-nangis isteri dia datang, cerita, ustaz, nak buat macam mana ustaz? Suami saya ni berkenan dengan sama-sama jantan pula dia. Dia kata demikian, nak ceraikan saya ni. Pun ada juga penyakit tu. Yang ni sesat. Kenapa sesat? Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sama juga dengan perempuan, dia dah jadi isteri orang. Dia jadi isteri orang, dalam keadaan dia jadi isteri orang, tiba-tiba dia berkenan sama-sama perempuan yang lain, dengan betina lain. Ni songsang, sesat, dia panggil demikian. Maknanya kenapa dia menyimpang daripada keharusan dalam beragama ini sendiri. Ada seorang yang datang berubat tu pun, ibu dia bawa datang, budaknya bagus, nampak bagus dan sebagainya.
Dia pakai nampak warak lah, semayang sunat duha katanya ibu dia. Ibu dia cerita ni. Dia kata semayang sunat duha, malam-malam bangun tahajud. Kemudian dia kata memang daripada sekolah agama, sekarang ni sedang kerja. Usia dah 26 tahun dah. Ibu dia cerita ni, Ustaz. Tapi dia berkenan sama-sama perempuan, Ustaz. Dia ramai dah orang masuk Minang ni. Masuk Minang dia reject. Dia tolak semua. Yang dia nak sama dia nak pada budak perempuan juga dia nak. Lalu ibu dia bawa datang jumpa dengan Ana tanya kenapa jadi macam ni. Dia pun lama-lama cerita. Dia kata budak orang perempuan ni, dia kata budak perempuan ni lebih jaga diri saya berbanding daripada jaganya seorang lelaki pada saya, dia sebut. Ana kata tahu kat mana? Tahu kat mana dia jaga saya? Tahu bagaimana? Dia kata nampak kehidupan. Ana kata belum kahwin. Memanglah lelaki nak jaga kita, macam mana belum kahwin? Mak ayah kita dah yang jaga kita, ana sebut. Tapi ana kata yang fitrahnya Allah jadikan dalam hidup kita ni, dalam hidup kitanya perempuan dengan lelaki, bukan perempuan dengan perempuan, tidak. Ana sebut demikian. Kalau kita perempuan dengan perempuan, ini menyongsang fitrah, melawan fitrah. Ana sebut, gambarkan demikian pada dia. Lepas cerita lama-lama budak perempuan ni menangis. Dia menangis, dia sebut pada anak, Ustaz, boleh tak Ustaz tolong doakan saya biar saya dapat kahwin juga dengan perempuan ni di akhirat nanti. Boleh dia sebut demikian. Nak kahwin juga. Dia kata, kalaupun saya tak boleh kahwin di dunia ni, saya nak kahwin di akhirat nanti. Allah, dia suruh kita pula baca doa tu, tak tahan. Nak sebutnya gambaran bagaimana songsangnya pemikiran manusia hari ini. Ini yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Bukan orang biasa ni. Masuk tu budak warak sekolah agama, pakai stokin lagi, kemudian pakai jubah lagi, pakai stongan lagi. Stongan kan? Stongan ni, stokin campur tangan lengan. Stongan dah senang cerita ni. Maknanya nak sebutnya waraknya budaknya jaga sampai peringkat demikian. Tapi perangai Allah sajalah yang tahu. Allahu Akbar. Macam-macam gaya orang ni atas dunia. Kita kalau perhaniskan duduk tempat ana, perhaniskan kadang-kadang geleng kepala lah. Gini masyarakat rupa-rupanya. Masyarakat yang disebut dalam Quran ni memang lebih dahsyat. Kadang-kadang Quran sebut tu sikit je, yang masyarakat buat tu dahsyat lagi. Yang menyebabkan, yang digambarkan, inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kami tengok mereka ni memang dalam kami tengok yang si Zulaikha ni memang dalam sesat yang nyata. Itu digambarkan sesat nyata. Kenapa? Dia dah ada suami, tiba-tiba nak kepada jantan lain. Macam mana dalam hidup dia? Digambarkan demikian. Katanya gambaran demikian. Bukan Nabi Yusuf ni bukannya seorang yang biasa, tak. Allah jadikan dia ni cantik. Allah jadikan dia ni dalam keadaan memang smart sungguh. Orang yang digambarkan siapa yang nak masuk syurga, dia akan berubah wajah macam Nabi Yusuf alaihissalam. Maknanya memang cantik sungguh dah. Gambaran sampai peringkat demikian. Apabila falamma sami'at bimakrihin, apabila Zulaikha ni dengar cerita-cerita gosip-gosip liar ini, bimakrihin, waktu mana dengar saja pada Zulaikha cerita ini, cerita yang bagaimana tersebarnya SMS ni, tersebar sampai pada Zulaikha dengar saja, arsalat ilaihin, lalu dipanggilnya, diutuskan orang supaya panggil semua wanita-wanita bandar itu. Wanita yang suka bercakap tentang hal orang ni, mai datang ke istana. Datang ke istana dengan tujuan apa dia? Wa'atadat lahun, dan disediakan pada mereka ni yang namakan dengan pisau dan juga muttaka'an, pisau dan juga tempat duduk. Muttaka'an ni tempat yang bersandar. Masing-masingnya disediakan kulla wahidatin minhun nasikina. Tiap-tiap seorang dibagi pisau yang tajam. Okey, sekarang dijemput, datanglah. Kamu datang semua, duduk saja dalam istana ni. Bagi muttaka'an ni maknanya tempat yang dia boleh sofa yang sedap. Dipanggil boleh tersandar dah. Sambil-sambil kamu boleh duduk, relax, enjoy. Kamu tenang, tak ada masalah. Jangan tertekan, relax. Maknanya gambaran demikian. Duduk, lepas pada tu kamu sandar. Bila kamu sandar saja, okey, kamu pegang pisau ni. Kemudian sikina, dalam ceritanya dia dikeluarkan tembikai.
Ada satu riwayat kata keluar tembikai, ada satu riwayat kata timun, macam-macam gaya lah. Ada yang riwayat kata labu, buah labu. Kemudian macam-macam gaya ni yang dikeluarkan dengan pisau yang tajam. Wa qalat ikhruj alaihin. Waktu mana suruh kupas, kamunya kupas, kamu semua wahai perempuan-perempuan yang suka bercakap hal orang ni, kamu digalakkan supaya kupas yang namakan dengan kita ambillah tembikai tu, kupas tembikai ni. Waktu mana tengah kupas tu, wa qalat ikhruj alaihin, maka kamu wahai Yusuf, kamu keluar berjalan je di depan tu. Alaihin falamma ra'ainahu akbarnahu, ketika mana mata masing-masing celik tengok bagaimana masing-masing ni, kemudian dia sebut tak kala wanita tu melihatnya, mereka akbarnahu ni dia jadi tercengang. Masing-masing bila tengok saja wajah Yusuf, masing-masing terkejut. Akbarnahu ni dipanggil perasaan dia ni penuh rasa pelik, rasa nak sebut macam mana gambaran, nak sebutnya gambaran tercengang-cengang. Akbarnahu, kemudian wa qatta'na aydiyahun, lalu di waktu ini masing-masing pun hiris tangan masing-masing. Hiris tangan tu pun tak terasa. Wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah, mulut masing-masing kata wa qulna hasya lillah, maha sempurna kekuasaan Allah. Hasya lillah maknanya Allah hebatnya kuasa kamu ya Allah. Hasya lillah, ma hadza bashara, manusia ke apa ni ma hadza bashara in hadza illa malakun karim, tak lain ni bukannya orang dah, ni malaikat yang hebat ni, yang lalu depan kita ni bukannya orang dah, yang lalu depan kita ni malaikat yang lalu depan kita. Tak pernah tengok orang sekacak ini, sehandsome ini, sehebat ini, senang cerita ni. Waktu ni lah barulah Zulaikha ni perasan, bukan aku seorang yang menggatal, ramai lagi nak menggatal. Maknanya rupa-rupanya bukan aku seorang yang terpesona dengan Yusuf alaihissalam. Maknanya gambaran bagaimana Yusuf ni Allah jadikan memang cantik sungguh, memang handsome sungguh orang, sehingga kan orang boleh tak perasan, ambil pegang tangan tu boleh masing-masing tak terasa. Kita ni paling-paling tidak pun waktu mana nak kena tu tertarik balik, Allah, kita sebut demikian. Ni taklah, waktu mana tengok tu kupas dengan jari-jari terus, dengan jari-jari dikupasnya, maknanya tak perasan dah. Terlampau lekanya Allah jadikan Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah, Allah jadikan Nabi Yusuf macam mana, wallahu alam lah. Kalau boleh sampai peringkat tu, bukan seorang, bukan dua orang, maksudnya kita ni boleh jadi smart. Kita tengok seorang lelaki, misal contoh smart, pandangan kita je, pandangan orang kata muka macam tempurungnya, kita sebut demikian, macam tu pun smart, kita sebut demikian. Kita nak marah pada kawan-kawan kita, sebut demikian. Ada juga kita boleh sebut macam-macam gaya. Kalau orang tu dia tu cantik dah, kita kata mana cantik, pergi tengok, kamu ni silap tengok, kita sebut. Kita boleh sebut lagi, maknanya pada pandangan dia cantik, pandangan kita tak cantik. Tapi yang Nabi Yusuf ni tak, semua orang kata dia cantik. Ni bagaimana Allah jadikan Nabi Yusuf alaihissalam bercita-cita dan bermimpi lah untuk bermimpi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mana besarnya nilai orang, dan kita berharap supaya kita boleh jumpa dengan orang-orang sebegini. Kalau kita boleh, kalau sekiranya kita ni boleh, kita nak mimpi berjumpa dengan orang tu, berjumpa dengan orang ni, kenapa kita tak bermimpi untuk berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu indah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan sahabat-sahabat pernah sebut Nabi Muhammad ni satu malam yang bulan yang purnama, kemudian Rasulullah tiba-tiba datang dalam kegelapan malam itu. Aku tengok wajah Rasulullah itu lebih purnama daripada bulan purnama itu. Maknanya Rasulullah tu cantik, Rasulullah tu smart lah, gambaran demikian. Tapi yang Nabi Yusuf ni Rasulullah sebut semua wajah orang yang nak masuk dalam syurga diubah menjadi wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Macam manalah Allah jadikan dia ni kecantikan yang Allah kurniakan pada dia.
Kita macam Ana sebut tadi, kita ni memandang orang, kadang-kadang ada orang tu macam ni, hidung sepek kita sebut. Kita boleh sebut hidung kepek, kita gambar. Lepas pada tu kita boleh mata sepek, kemudian kita boleh sebut lagi nama orang tu macam-macam gaya. Tapi Nabi Yusuf tak. Orang boleh sepakat. Kadang-kadang kita dengan kawan-kawan kata cantik orang tu, cantik smart orang ni, kita boleh jawab lagi, engkau je. Kita pun jawab balik, yalah kalau pandangan mata ni semua sama, tak habislah kain dekat kedai tu, kita sebut demikian. Kain dekat kedai tu habis punca, pandangan mata berbeza, kita sebut demikian. Tu gambaran orang ni. Macam kadang-kadang kita tengok anak kita, Allah siapalah yang nak pada anak kita ni. Kadang-kadang kita sebut demikian, siapalah dengan tubuh badan dia nya, dengan makan banyaknya, kita sebut dengan banyak benda je. Kita sebut demikian. Tengok-tengok masuk orang Minang, ada juga kita sebut demikian. Terkejut kita, ada juga orang nak pada anak kita ni. Maknanya gambaran apa dia? Allah jadikan hidup ni boleh jadi demikian. Tapi Nabi Yusuf tak. Tu anak baru-baru ni anak kuliah satu tempat. Lepas pada, bukan kuliah lah, forum. Lepas pada forum tu ada sesi soal jawab. Anak cerita tentang Allah jadikan orang lelaki ni tak secantik orang perempuan. Anak sebut orang perempuan ni Allah jadikan dia cantik jauh daripada orang lelaki. Lepas pada tu anak sebutlah beberapa perkara. Anak gambarkan kenapa kena orang perempuan tutup aurat. Anak sebut beza dengan orang lelaki. Orang lelaki dia tak kena tutup aurat. Tak kena tutup aurat pula. Tak kena jaga sebagaimana orang perempuan. Orang perempuan jaga banyak. Rambut dia, kepala dia, lengan dia, kemudian kaki dia. Kenapa? Kerana Allah jadikan dia cantik. Tapi orang lelaki tak. Orang lelaki Allah jadikan kepala dia hodoh, tengkuk dia hodoh, anda sebut. Orang lelaki ni cara Allah jadikan orang lelaki. Tiba-tiba lepas pada forum tu, waktu mana sesi soal jawab tu buka, ada seorang pakcik. Saya nak sebut, saya tak setuju dengan pandangan ustaz tadi. Kata orang lelaki hodoh, dia sebut. Anda pun tengok ada pakcik tu, dia pakai serban. Dia kan, kenapa pula pakcik ni nak marah dia ni? Nampak muka dia tu merah, muka dia ni. Dia kata orang lelaki ni cantik ustaz. Buktinya Nabi Yusuf cantik. Dia sebut demikian. Ustaz jangan kata orang lelaki ni hodoh. Ana pun kata terima kasihlah pakcik. Ana sebut boleh jadi pakcik di antara orang-orang cantik atas dunia ni. Ana sebut demikian. Ana sebut Allah jadikan Nabi Yusuf ni manusia yang terpilih. Dia beza dengan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Allah bagi kelonggaran dia untuk kahwin sampai 9 orang. Ada satu riwayat kata 12 orang isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita boleh ke kahwin sampai demikian? Tak. Kita kahwin seorang pun pening kepala. Nak sebutnya beza dah. Kalau kahwin 4 lagi pening kepala. Nak sebut gambaran beza orang lelaki. Nabi-nabi ni Allah jadikan kelebihan tersendiri. Cuma kebiasaannya pakcik, anda sebut kebiasaannya orang lelaki ni, dia tidak jadi sama dengan orang perempuan. Orang perempuan ni cuba tengok, buka je rambut dia cantik. Dia iklan shampoo, mana ada iklan shampoo lelaki? Iklan shampoo tu mesti perempuan. Dia hayun rambut dia tu kan, dia hayun rambut dia, tergoda lelaki pergi beli shampoo tu. Dia jadi demikian. Kita tengok nak jual minyak, orang nak jual minyak, dia tak letak orang lelaki tak, dia letak orang perempuan. Nak sebutnya Allah jadikan dia cantik. Kecantikan dia tu daya tarik. Kalau letak juga lelaki, tak tertarik langsung. Anak kata tak tahulah, takut pakcik ni tertarik dengan lelaki yang sebut demikian. Anak sebut kadang-kadang nak marah dia tu kerana kita sebut memang betul Nabi Yusuf ni orang yang Allah jadikan dia cantik, dan manusia ni manusia yang terpilih. Allah jadikan demikian. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi. Lalu di waktu ininya Zulaikha kata, sebab itulah kamu ni yang kamu suka sangat cela aku ni sendiri. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi. Sebelum daripada ni bukan main lagi mulut engkau ya. Senang gitu. Sebelum daripada ni bukan main lagi kamu yang suka cela aku. Dia kata kerana tu dah aku nak suruh ada kamu, tak payah jawab lah. Sekarang kamu dapat jawapan dah tentang siapa dia yang aku tergoda ni. Yang aku ni tak tahan sangat dengan dia ni, punca ni lah, katanya Zulaikha AS. Dia sebutnya
walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Lalu Zulaikha kata, dan sesungguhnya aku telah goda dia untuk dia tundukkan diri pada aku, akan tapi dianya diselamatkan dan dia berjaya untuk menjaga maruah diri dia. Lagi dia jaga, lagi mahal harga dia. Orang yang kan kalau kita nak beli barang, kita pergi rumah orang, kita sebut rumah ni saya bayar lah 2 juta, saya contoh. Tuan rumah tak nak jual ni. Tuan rumah kata, tak, saya tak nak jual, 2 juta tak nak jual. Habis saya bayar lah 5 juta, 5 juta pun saya tak nak jual. Lagi naikkan harga, lagi buat jual mahal, lagi jual mahal, lagi naik. Nabi Yusuf AS ni, dia boleh jaga bernilai tubuh badan. Fasta'sam. Orang perempuan yang dia boleh jaga diri dia, jaga yang namakan dengan aurat dia, dia boleh jaga, lagi bernilai dia. Kalau dia tak jaga, dia dedah tanpa orang minta, dia dedah. Dia buka rambut dia, dia berjalan tak tutup aurat, tak ada nilai dia, tak ada nilai terus. Jalan orang tak minta pun, dia pakai skirt, lagi tak ada nilai, lagi tak ada nilai. Maknanya dia tidak menjaga. Lagi dia jaga, cuba tengok kan, orang yang dia jaga tubuh badan dia, jaga sampai setengah-setengah orang tu dia pakai niqab, lagi orang nak tengok muka dia macam mana. Waktu mana dia makan tu, dia tarik tu, orang pun mandang ke bawah, orang mandang ke bawah, muka dia macam mana yang ditutup sangat tu. Nak sebutnya, lagi dia jaga, lagi dia bernilai. Dan tak payah yang tu lah, Allah suruh jaga apa dia? Jaga aurat. Maksudnya, bila kamu jaga aurat, kamu bernilai. Kalau kamu tak jaga aurat, kamu dedah je, kamu hilang nilai. Hilang nilai. Fasta'sam ini maknanya lagi bernilai lah, lagi bernilai. Tak kira lah lelaki baik, perempuan baik. Kita tengok orang lelaki kan, dia badan dia tegap, kemudian dia ni body dia sedap, tapi pakai seluar dalam naik atas pentas, tunjuk body. Ada nilai? Tak ada nilai langsung. Kita tengok dia nak muntah ada tu, tak ada nilai. Kenapa? Dia tak jaga. Bila dia tak jaga, dia hilang nilai. Kalau manusia yang jaga, cuba kita perhati orang yang jaga, lagi bernilai, lagi jaga, lagi bernilai. Itu yang maksudkan dengan fasta'sam. Aku ni dah goda dia, tiba-tiba aku goda, tak berjaya juga, katanya Zulaikha. Kerana dia terjaga. Wa illam yaf'al ma amruhu la yasjunanna wa la yakunanna minas saghirin. Lalu sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintah padanya, oleh kerana dia tak taat pada aku ni bersedia mengarahkan suami aku supaya penjarakan Yusuf ini. Kerana dia ni memang tergoda habis orang, bukan aku je dengan puak-puak engkau semua, senang ceritanya. Katanya Zulaikha, kalau tidak aku akan arahkan suami aku supaya penjagakan, minta dengan suami aku ni supaya penjagakan Yusuf ini. Wala yakunanna minas saghirin, dan akhirnya dia termasuk di kalangan orang yang tidak dipedulikan. Saghirin ni maknanya orang tak pandang lagi. Dia ni jadi mulia kerana berada dalam istana aku je, katanya Zulaikha. Kalau dia tidak berada di dalam istana aku, mulia dia. Dia masuk dalam penjara je, hilang mulia terus, hilang kemuliaan pada diri dia. Ini dia akan jadi demikian. Katanya Zulaikha gambarkan demikian. Kemudian Nabi Yusuf dengar saja demikian, sebut ulama-ulama sebut ada kekuatan rupa-rupanya seorang perempuan pada suami, berdasar pada ayat ni. Satu, isteri ni jangan campur urusan pentadbiran dalam kehidupan suami dia. Kalaulah isteri campur tangan, rosak. Di antara ni, walaupun Nabi Yusuf tu tak bersalah, tetapi isteri campur tangan dalam pentadbiran, baik dalam rumah tangga, baik dalam urusan, dalam yang namakan dengan apa dia, dalam kemasyarakatan, dalam negara. Kalau isteri kacau je suami, ganggu je, rosak terus. Padahal Nabi Yusuf ni tak bersalah. Nabi Yusuf ni tak bersalah, tapi dia boleh sebut pada orang ramai, kalau aku arah suami aku supaya penjara kan, kena penjara dah tu. Hina terus, dia akan jadi demikian. Sebab tu kalau kita nak jadi isteri orang, kita dah jadi isteri orang,
jangan kacau dan jangan ganggu dalam hubungan kerja suami kita, jangan. Yang dia buat kerja, dia buat kerja. Urusan dia dengan masyarakat lah, maksudnya demikian. Jangan pula kita pula nak ambil tahu yang tu yang ni, yang akhirnya orang tak menyampah pada suami, menyampah pada kita. Orang bukan tak suka pada suami kita tak, tapi orang tak suka kerana kita yang menyebabkan orang benci. Itu gambaran kena jaga pada diri kita. Kalau tidak, dia akan jadi rosak. Kadang-kadang orang tahu dah, ni kena queen control lah tu. Sampai orang boleh tahu dah, kena control dah. Orang tahu. Dah kenapa dia? Kerana kita yang mengawal. Jangan, dia akan jadi rosak. Dia panggil demikian. Ni gambaran ini pun sama. Raja ni pun nak buang isteri dia. Tak nak macam orang Melayu kita sebut, telan mati bapa, luah mati ibu ni. Sebab tak kena. Maknanya nak telan pun serba salah, nak luahkan kembali pun serba salah. Isteri. Cuma isteri kata, penjara bang, penjara lah dia. Masukkan penjara. Lalu Nabi Yusuf AS sebut apa dia? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Nabi Yusuf kata penjara lah. Saya lebih suka untuk dipenjara. Masuk penjara ni lebih digemari di sisi aku mimma yad'unani ilai, berbanding daripada aku nak menurut hawa nafsu dan mengikut apa yang kamu inginkan ini. Kita sambung pada minggu akan datang nantilah ayat ni insya-Allah. Ayat ni cerita tentang Nabi Yusuf memilih, dia panggil dalam keadaan yang susah lebih baik daripada kitanya memilih senang tiba-tiba kita melawan perintah Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.